Asal bangsa manusia menurut kajian sains. Sejarah bangsa Melayu. Asal-usul bangsa Melayu merupakan sesuatu yang sukar ditentukan. Walaupun terdapat beberapa kajian dilakukan untuk menjelaskan perkara ini, tetapi kata sepakat antara para sarjana belum dicapai. Secara amnya terdapat satu teori mengenai asal-usul bangsa Melayu iaitu 1. Bangsa Melayu berasal daripada Nusantara, teori Nusantara. Selain itu ada juga pendapat yang mengusulkan bahawa orang Minangkabau itu berasal daripada pengikut Nabi Nuh, iaitu bangsa Ark yang mendarat di muara Sungai Jambi dan Palembang semasa banjir besar berlaku di bumi. Tetapi pendapat ini masih belum mendapat bukti-bukti yang kukuh. Teori ini disokong oleh beberapa sarjana seperti R.H. Gilden, J.H. Seekern, J.R. Foster, J.R. Logan, Slamet Muljana dan juga Asmah Haji Omar. Secara keseluruhannya, alasan-alasan yang menyokong teori ini adalah seperti berikut. 1. Kapak tua yang serupa dengan kapak tua di Asia Tengah ditemui di Kepulauan Melayu. Perkara ini menunjukkan adanya migrasi penduduk daripada Asia Tengah ke Kepulauan Melayu. 2. Adat resam bangsa Melayu mirip kepada suku Naga di daerah Assam, berhampiran dengan sempadan India dengan Myanmar. 3. Bahasa Melayu adalah serumpun dengan bahasa di Kemboja. Dengan lebih lanjut lagi, penduduk di Kemboja mungkin berasal daripada dataran Yunnan dengan menyusuri Sungai Mekong. Perhubungan bangsa Melayu dengan bangsa Kemboja sekaligus menandakan pertaliannya dengan dataran Yunnan. Teori ini merupakan teori yang popular yakni diterima umum. Contohnya, dalam buku teks pengajian Malaysia 1 adapun menyatakan nenek moyang orang Melayu itu berasal daripada Yunnan. Berdasarkan teori ini, dikatakan orang Melayu datang dari Yunnan ke Kepulauan Melayu menerusi 3 gelombang yang utama yang ditandai dengan perpindahan orang Negrito, Melayu Proto dan juga Melayu di Utro. Berikut adalah huraiannya. Dari mana asalnya semua bangsa? Kajian sosiologi yang dijalankan beratus-ratus tahun seringkali memberikan pengiktirafan dan teori yang berbeza tentang pemahaman kita dalam mentafsir sistem sosial manusia, berikutan perubahan pandangan ataupun juga penerimaan orang ramai ketika itu. Secara rasminya menurut pengiktirafan antarabangsa sehingga kini ada 4 kumpulan bangsa utama yang diiktiraf. 4 kumpulan besar ini pula boleh dipecah-pecahkan kepada ribuan kumpulan kecil lain yang digelarkan kumpulan etnik dengan anggaran ada 5,000 etnik kesemuanya. Walaupun 4 saja diiktiraf, satu ketika dulu terdapat juga pendapat yang menyebut di dunia ini sebenarnya wujud 5 bangsa asal manusia namun pendapat ini tidak lagi diterima pakai. Mari kita lihat apa itu bangsa asal terlebih dahulu. Teori bangsa utama masyarakat dunia. Pada awal pengenalan teori berkenaan bangsa utama dunia yang bermula pada abad ke-18 sehinggalah sekitar abad ke-19, masyarakat dunia percaya bahawa manusia boleh dibahagikan kepada 5 kumpulan utama: Ethiopian, Chow Asian, Mongolian, American dan yang terakhir Malayan. 5 kelas ini diusulkan oleh Johann Friedrich Blumenbach, seorang pengkaji Jerman yang lahir pada tahun 1752. Blumenbach diiktiraf oleh pelbagai pihak sebagai pengasas kepada kajian manusia moden, berikutan tulisannya yang membawa pengaruh besar pada penyelidikan. Dengan mengkaji bentuk tengkorak kepala, bentuk wajah dan warna kulit, Blumenbach mengklasifikasikan manusia sebenarnya datang dari 5 keluarga dan setiap keluarga mempunyai warna mereka yang tersendiri. Kajian Blumenbach mula mengalami berubah dengan pengenalan klasifikasi baru, khasnya semasa Perang Dunia meletus. Pada era pertengahan abad ke-20, seorang pengkaji Amerika bernama Charlton S. Kuhn memperkenalkan klasifikasi baru menggunakan kategori Caucasoid untuk kulit putih, Negroid untuk kulit hitam, Capoid, Mongoloid dan Australoid mewakili orang pribumi Australia dan sekitar Kepulauan Papua dengan bangsa Malayan dibuang. Usul awal Blumenbach berkenaan bangsa Malayan sebagai salah satu bangsa utama dunia tidak lagi diguna pakai. Bangsa Malayan mula dikategorikan hanya sebagai salah satu kumpulan etnik.
Walaupun kini menjadi salah satu asas kepada kajian pengklasifikasian manusia zaman moden, pendapat Kuhn ini tidak lari daripada mendapat tentangan pengkaji-pengkaji lain yang ada unsur rasisme hasil sentimen bangsanya sendiri dalam mengeluarkan klasifikasi tersebut. Kuhn didakwa seolah mahu memperkenalkan segregasi pada sistem sosial manusia serta dituduh tidak dapat berlaku adil dalam kajiannya. Buku beliau yang bertajuk The Origin of Races diterbitkan pada tahun 1962 mendapat reaksi bercampur bau, ada yang bersetuju dan ada yang menolak cadangan Kuhn. Empat bangsa asal manusia yang diterima kini. Setakat ini hanya 4 sahaja bangsa asal diterima secara rasmi: Caucasoid, Mongoloid, Negroid dan Australoid. Caucasoid dipercayai kumpulan manusia yang datang daripada banjaran pergunungan Caucasus yang terletak di kawasan Laut Hitam dan Laut Kaspia bersempadan dengan negara Rusia, Georgia, Azerbaijan dan Armenia. Walaupun mempunyai perbahasan dan pandangan bercanggah, setakat ini majoriti penyelidik bersetuju dengan pandangan ini sebagai asal-usul bangsa Caucasoid dan punca istilah Chao-Asian yang kerap digunakan. Hamitic, Nordic, Mediterranean, Dinaric, Alpine, Arabid, Baltic, Iranid dan Armenoid. Mereka memiliki kulit yang cerah dengan rambut lurus serta bentuk muka yang diistilahkan sebagai tajam. Kulit cerah itu pula dikatakan berpunca daripada persekitaran mereka yang sejuk, menyebabkan pigmentasi kulit mereka menjadi cerah. Negroid pula mewakili etnik Aborigines, Papuan, Negritos dan Melanesian serta beberapa kumpulan etnik lain. Majoriti orang Negroid dikatakan menetap di kawasan sekitar Afrika pada mulanya sebelum berhijrah ke kawasan lain. Identiti orang Negroid pula unik. Mereka mempunyai kulit lebih gelap, kasar dan rambut kerinting. Kebiasaannya hidung mereka sedikit lebar dan bibir lebih tebal serta mempunyai kerangka yang agak tegap. Bangsa Negroid dianugerahkan dengan kekuatan stamina yang tinggi berbanding bangsa lain selain daripada ketahanan badan yang lebih utuh, membolehkan mereka hidup dalam kawasan yang mencabar. Bangsa Mongoloid pula mewakili satu bangsa manusia yang kita terima sebagai wajah sekarang Asia pada ciri-cirinya. Selain daripada orang Asia Timur dan Asia Utara, orang asal Amerika juga dikategorikan dalam bangsa ini. Bangsa Mongoloid mempunyai kulit yang kekuning-kuningan, rambut lurus dan hitam, kulit licin tanpa banyak bulu roma serta tubuh agak langsing. Bangsa Mongoloid dibahagikan kepada dua, dengan etnik Neo-Mongoloid seperti orang Eskimo, Buryat, Cina dan Chukchi yang biasanya duduk di kawasan bersuhu rendah. Kumpulan etnik kedua di bawah bangsa Mongoloid adalah Paleo-Mongoloid yang mengandungi kumpulan Polynesia, Filipinos, Burmese dan beberapa kumpulan lain. Kedua kumpulan etnik ini mempunyai perbezaan ketara pada rupa fizikal disebabkan tinggal di iklim yang berbeza dan kebolehan badan menyesuaikan diri, menyebabkan perbezaan struktur tubuh badan di antara Neo-Mongoloid dan Paleo-Mongoloid. Kumpulan terakhir yang keempat adalah bangsa Australoid. Menurut satu teori yang sangat popular, bangsa Australoid adalah bangsa asal yang datang dari Afrika dan telah melakukan migrasi ke tanah besar Australia sekarang melalui jalan darat merentasi kawasan Asia Tenggara satu masa dulu. Orang asal Australia, Melanesian, Papua dan Negritos semuanya dikategorikan di bawah bangsa Australoid. Memiliki ciri yang hampir serupa dengan bangsa Negroid, kewujudan kategori bangsa Australoid ini menimbulkan perdebatan di kalangan pengkaji yang percaya Australoid sepatutnya dikategorikan di bawah Negroid. Bagaimanapun setakat ini, secara rasminya bangsa Australoid diambil sebagai satu bangsa khas asal manusia serta dipercayai turut sama berkait dengan kelompok manusia yang tinggal di sekitar Pulau Andaman dan Pulau Nicobar yang terletak di Lautan Hindi. Di mana bangsa Malayan? Pada tahun 1775, dalam disertasinya yang bertajuk The Generis Humani Varietate Nativa atau Or Natural Varieties of Mankind, Johann Friedrich Blumenbach memperkenalkan 4 kategori bangsa asal. Bagaimanapun, pada tahun 1795 selepas hampir 20 tahun, Blumenbach menambah satu kategori bangsa yang beliau percayai wujud dan patut diiktiraf, bangsa Melayu atau digelarkan oleh beliau sebagai bangsa perang atau bangsa coklat. Digelarkan sebagai Malay Polynesia, bangsa ini dipercayai mendiami tanah Sunda sehinggalah kawasan sekitar Madagaskar dan Kepulauan Pasifik.
Blumenbach menggunakan terma Malay atau Melayu dalam tulisannya mengambil semua suku etnik yang dilabelkan sebagai Mariana, Filipina, Maluku, Sunda, Indo-China termasuklah suku-suku di Kepulauan Pasifik seperti etnik Tahish sebagai bangsa Melayu. Tindakan Blumenbach memperkenalkan 5 kategori bangsa menukar model teori 4 bangsa yang diperkenalkannya sebelum itu, yang sebenarnya diambil daripada idea gurunya Carl Linnaeus, seorang pengkaji tamadun manusia dari Sweden. Blumenbach sendiri dalam komentarnya berpendapat model bangsa yang diperkenalkan oleh gurunya Linnaeus perlu ditambah baik, tidak lagi perlu bergantung kepada bukti geografi semata-mata tetapi kepada sistem hierarki yang beliau percaya lebih tepat. Jadi pada pandangan beliau, pengenalan bangsa Malayan merupakan satu tindakan yang lebih tepat mencerminkan bangsa-bangsa asal di seluruh dunia. Walau demikian, cadangan Blumenbach ini ditolak oleh majoriti pengkaji manusia yang lain yang berpendapat Melayu tidak sepatutnya dilihat sebagai salah satu bangsa utama dan hanya patut dianggap sebagai satu etnik. Atas sebab itulah, sehingga kini bila menyebut tentang bangsa asal dalam kajian yang dijalankan, kita hanya akan belajar tentang Caucasoid, Mongoloid, Negroid dan Australoid. Handphone.